Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, kita digemparkan dengan berita yang menyebut berkaitan dengan keluarga seorang VVIP. Rasanya boleh dikatakan sebagai VVIP kalau pernah duduk di atas, sebagai Perdana Menteri bila melibatkan anak bekas Perdana Menteri yang ditahan ataupun ditangkap kerana terlibat dengan kes dada. Kita telah mendengar berita di mana anak bekas Perdana Menteri ditahan berkaitan kes dada. Setelah perkara ini timbul, saya melihat dalam Facebook, laju netizen buat kerja. Lebih laju netizen buat kerja. Saya lihat dalam satu Facebook page, saya beri kredit kepada Zuraidi, dengan caption, orang kaya pun ada masalah, orang miskin pun ada masalah. Cuma yang miskin masuk pot naik Honda Petak. Orang kaya sekali naik Ferrari, ambil barang pun kilo-kilo. Dan yang menggemparkan, di bawah ini caption, di bawah ini disertakan gambar Ismail Sabri dan seorang lelaki. Saya tak pasti lelaki ini anak Ismail Sabri atau siapa, tapi di atas gambar ini tertulis Iqbal Ismail Sabri. Oke, sebelum saya teruskan, saya nak sampaikan kepada Anda berita baik. Ini adalah terapi imun. Pada Anda di luar sana yang ada masalah kesehatan, penyakit berulang, gastrik, gout, kolesterol darah tinggi, kencing manis, penyakit kulit, penyakit melibatkan penglihatan, jantung, paru-paru, dan apa saja jenis penyakit, mungkin ini adalah jawaban kepada kesehatan Anda. Produk ini selamat, halal, dan semula jadi diluluskan KKM. Ini adalah terapi imun untuk mendidik, menyeimbangkan, dan juga meningkatkan sistem imun badan Anda sehingga mampu melawan pelbagai jenis penyakit. Sekiranya Anda ingin mengetahui lebih tentang produk ini, Anda boleh menghubungi saya di nombor yang tertera. Saudara-saudara, kita pergi ke ruangan komen di dalam Facebook page ini. Saya bacakan kepada Anda. Kes apa nih? Dan ada beberapa yang membalas. Dalam satu gambar caption, kesalahan section 39E dalam kurungan 1 ADB 1952, tangkapan B1, nama Iqbal bin Ismail Sabri, dan beberapa details tentang nama ini, alamat, bangsa, jantina, umur, nomor kad pengenalan. Rekod lampau Section 12 dalam kurungan 2 ADB 1 case, Section 12 dalam kurungan 3 ADB 1 case. Barang rampasan, 1 paket lut sinar bertulisan MOT, MOD, mengandungi dadah jenis heroin EB 3,16 gram. 1 kotak kecil bertangkai warna kelabu bertulis Besius. Nah, saya tidak pasti ini menunjukkan ini adalah laporan rasmi ataupun tidak, tapi dikongsikan melalui ruangan komen dan saya yakin orang yang baca ini terus akan berpikir, benar ke anak Ismail Sabri ini terlibat? Ada yang kata isap ubat ke anak dia. Aduh, jangan ada yang cakap kes dendam 3,16 gram, kalau sangkut kena berapa tahun penjara. Penjara atau denda sahaja, selalu kena denda. Semalam penuntut teka-teki, hari ini akhirnya bocor. Tak hairanlah bayar denda duit berjuta. Ada yang kata kes dada. Ada yang kata pasti ada sesuatu isu yang boleh dikongsikan dan dibantu jika ada kesudian. Mereka kata tengok muka pun dah main barang. Yang berdiri di sebelah kiri itu kurus nampak. Semua orang kurus hisap dada kah, katanya. Wang tidak boleh beli bahagia. Ada yang kata perosak anak bangsa. Beberapa komen-komen yang saya lihat sini memang
memang ke arah tak puas hati kepada berita ini, kepada gambar ini. Itu yang kita nak tahulah, kesahihan berita ini. Benarkah anak Ismail Sabri terlibat dengan case ini? Kalau benar, pasti perlu dikenakan tindakan undang-undang. Apapun kita nanti saja keputusan yang resmi. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Antara beberapa isu yang panas kebelakangan ini berkaitan dengan persiapan jentera-jentera parti. Bukan sahaja untuk menghadapi PRU16, tetapi bagi rakyat Sabah dan juga seluruh Malaysia, terutamanya di Sabah, persiapan untuk pilihan raya negeri 17 Sabah. Kita sudah mendengar gabungan ini, parti ini bergabung dengan parti ini, parti itu bergabung dengan parti ini, ada kerjasama dan macam-macam lagi. Ada parti yang nak gerak solo. Akhirnya, apa persoalan paling utama adalah siapa yang bakal menjadi Ketua Menteri Sabah pada PRN ke-17 nanti. Adakah Haji G mampu kekalkan prestasi? Adakah JRS mampu kekalkan prestasi? Oke, sebelum saya teruskan kepada isu kita, saya nak perkenalkan kepada Anda. Ini adalah terapi imun for life, transfer factor. Kepada Anda di luar sana yang ada masalah kesehatan, yang ingin ikhtiar sembuh yang sudah lama, ada masalah kesehatan, penyakit berulang, kencing manis, diabetes, kolesterol, darah tinggi, penyakit melibatkan jantung, melibatkan kulit, gastrik, gout, dan apa saja jenis penyakit yang Anda alami. Mungkin ini adalah jawaban kepada doa Anda. Kepada Anda di luar sana yang ingin tips sembuh, ingin tips terapi imun, ini adalah jawaban untuk Anda. Produk ini selamat, halal, dan semula jadi. Produk ini sesuai untuk semua jenis penyakit. Sekiranya Anda ingin mendapatkan maklumat lanjut tentang produk ini, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Saudara-saudara, berkaitan dengan PRN 17, kita ada beberapa nama-nama besar yang boleh jadi Ketua Menteri. Pertama, of course, Haji G. Dan kerana beliau adalah Ketua Menteri Sabah hari ini, dan kita dapat lihat JRS mungkin masih kukuh walaupun ada beberapa isu yang melibatkan parti, yaitu rasuah Sabah. Tapi mungkin itu tidak menjadikan Haji G jatuh. Tapi semuanya kita akan ketahui selepas PRN. Nah, calon seterusnya Bung Mokhtar. Mungkin Bung Mokhtar pun boleh jadi Ketua Menteri Sabah sekiranya UMNO, JRS, ataupun PH bergabung dan ada persetujuan politik untuk mengangkat Bung sebagai Ketua Menteri Sabah. Itu tak mustahil. Seterusnya pula mungkin juga Syafiq Apdal yang ada pengalaman pernah menjadi Ketua Menteri Sabah. Tapi kita dapat lihat agak sukar untuk warisan menang majority. Dan kita dapat lihat kalau warisan gerak solo, adakah warisan mempunyai harapan untuk menang. Nah, dan calon seterusnya yang saya nak sampaikan kepada Anda bukan nama baru, tapi saya boleh katakan antara pemimpin yang hebat yang ada di Sabah. Dalam satu komen yang saya terima, setelah saya buat ulasan Ketua Menteri Sabah letak jawatan, memanglah sah Haji J akan letak jawatan. Beliau sendiri sudah membuat kenyataan PRN ke-17 adalah terakhir baginya. Maksud saya Ketua Menteri Sabah sah letak jawatan adalah kerana nanti pun beliau tetap akan letak jawatan, tetap akan lepaskan jawatan. Mungkin bukan kali ini, mungkin selepas PRN 17. Kerana beliau berkata PRN ini adalah hari PRN terakhir. Nah, saudara-saudara, apapun berlaku, Haji J tetap akan letak jawatan, cuma kita tidak tahu bila. Macam Anwar juga, Anwar pun akan letak jawatan, cuma kita tak tahu bila. Nah, saya terima satu komen, sokong Pakatan Harapan APCO, Iwon, lantik sebagai Ketua Menteri Sabah, PRN 17.
Iwan Benedik bukan nama yang asing. Beliau adalah pemimpin yang hebat. Saudara-saudara, mungkin juga setelah Iwan dilantik sebagai pengerusi PH Sabah, mungkin beliau ada harapan untuk menang dan disokong untuk menjadi Ketua Menteri Sabah sekiranya PH dan gabungan kerjasama menang majoriti untuk PRN ke-17 Sabah. Nah, bercakap tentang ini, kalaulah ada gabungan-gabungan, Anda rasa gabungan mana yang lebih relevan, lebih sesuai? Adakah JRS PH ataupun JRS BN PH ataupun PH dan BN saja? Macam mana pula dengan warisan? Adakah warisan boleh bergabung dengan JRS, boleh bergabung dengan PH, boleh bergabung dengan BN? Dan persoalan seterusnya, bagaimana dengan parti-parti komponen di dalam gabungan-gabungan ini? Adakah mereka bersetuju? Kalau cakap JRS masuk bergabung dengan PH, bergabung dengan BN, bagaimana dengan STA? Adakah mereka setuju? Karena STA adalah komponen di dalam JRS. Nah, begitulah persoalannya. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan isu ini, netizen telah memilih Iwan sebagai Ketua Menteri Sabah selepas PRN 17. Nah, saudara-saudara, apa pula pandangan Anda?